doa satu doa. InsyaAllah kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama baca kita ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad Imamul Muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan memudahkan kamu akan berderajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayyiridullahu bihi ayyatul faqih fiddin." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan dengan amal dalam agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah sifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-hadini ibtigha wajhina wa maradatihi wa qumi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang mati sundakan imam, suruhnya sundakan pimpinan, kemudian pengursi masjid, jaga pengursi masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita banyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah. Sekali lagi tuan-tuan, syakap bersama pada malam ini. Berlalu saya mohon maaf lah, minggu yang keberapa ni kan dapat hadiah. So keempat ganti dengan apa? Yasin. Kan. Bagus. Padahal antara peringatan. Jadi malam ni kita baca kitab ni lah. As-Saqidah ni. Ni memang dia minta lah dia suruh baca. Kitab yang Jabatan Agama Belakang. Kitab As-Saqidah. Satu lagi kitab ibadah, asas ibadah. Kedua tu, ni yang As-Saqidah. Kalau nak baca, nak bahas ni memang panjang ni. Kalau tidak pun setahun 2 tahun pun selesai. Setahun 2 tahun selesai. Jadi kita baca lah, pas lah mana yang boleh kita pas pada malam insyaAllah. Ambillah suatu tajuk. Tajuk itu banyak ni dalam ni. Banyak tajuk dia. Pengenalan tauhid, kelebihan belajar tauhid, selamat belajar tauhid, semua ambilan penyusunan hukum akal, adat, hukum syarak, kemudian Islam, iman, ihsan, kemudian hukum Islam. Hukum Islam banyaklah perkara. Kemudian mengenai sifat yang wajib kepada Allah Taala, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, sifat yang tertakluk. Kemudian rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar dan sebagainya.
Kalau nak baca ni memang biasanya kita pun nak baca lah. Kita dah ngaji kan, bab tauhid tu kan, bab akidah ahli sunnah kan, dia lebih kurang lah dulu. Tapi di sini minta juga kita baca untuk bulan ni lah, bulan 11 kata. Dia minta sebab yang ngajar tauhid tak ramai, takmir ngajar tauhid tak ramai, termasuk saya lah ngajar tauhid. Yang banyak ngajar fiqah. Fiqah ramai, tapi tauhid tak ramai. Sebenarnya saya pun lebih fokus pada tauhid. Banyak tempat lain saya ngajar tauhid. Sini je ngajar fiqah. Tempat lain banyak tauhid. Baik. Jadi kita lihat pada malam ini tentang pembahasan hukum akal, adat dan syarak. Hukum akal, hukum adat dan juga hukum syarak. Boleh ya? InsyaAllah. Yang pertama kita lihat pada hukum akal. Apakah dikatakan hukum akal? Akal kita tahulah akal. Fikiran kan? Akal adalah fikiran ataupun akal budi, yaitu kebijaksanaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia, sehingga boleh dibezakan antara manusia dengan hewan. Akal ialah kebijaksanaan atau kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, sehingga boleh dibezakan antara manusia dengan akal. Jadi kalau tak ada akal tu macam binatang lah. Binatang tak ada akal. Walaupun binatang ada masanya boleh kita ajar lagi, berikut perintah. Tapi walaupun ikut perintah, tapi dia tak sama seperti manusia berfikir. Binatang tak boleh cipta komputer. Benda-benda yang rumit tak boleh cipta oleh binatang, betul? Bangunan bolehkah dibina oleh binatang? Bangunan tak boleh. Sekolah bolehkah dibina oleh binatang? Tak boleh. Kereta, teknologi, komputer, robot, adakah boleh cipta oleh binatang? Tak boleh. Walaupun akal binatang tu ada separuhnya boleh diajar. Diajar kan ikut perintah kita lah. Contoh disuruh menari, dia menari je. Disuruh melompat, melompat tak dia? Betul tak? Kita tengok kuda tu. Kuda tu boleh diajar, dia ikut arahan menari dia. Kan kita tengok tak yang sukan kuda kan, ada yang dia lompat, menari lah, ikut dia apa yang dikenal oleh tuannya, dia ikut perintah. Anjing pun juga binatang yang boleh ikut perintah. Kucing boleh tak ikut perintah? Ayah ikut perintah. Walaupun dia kucing manja dengan kita, nak suku dia ikut perintah kita. Kalau ngomel sikit lah, tak ada ngomel lah, sepakan dia lah. Kan? Ayam boleh tak ikut perintah? Tak boleh, susah ikut perintah. Kalau ajak makan, copet lah laju. Panggil lah untuk makan kan, datang pukul jawab lah, suruh dia ngomel, tak ada ngomel lah. Berak dia lah kan. Itu dah binatang, dia takkan sama lah. Walaupun ada sebuah binatang tu boleh diajar, dan dia takkan sama seperti manusia. Jadi Allah Ta'ala bagi akal manusia kan, tak elok mencuri, mengompak kan, dia guna akal juga lah. Nak mencuri pun mesti ada akal juga. Tak ada akal, tak apa dia nak pergi dah. Apalagi kalau kita gunakan akal, mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran, meningkatkan ilmu lagi, kemahiran dan sebagainya, semuanya menggunakan akal. Akal perlu bukti. Kau ada akal ke tak akal? Sepuluh orang kita tengok tu, dia buat benda tak elok, saya cakap pada dia, kau ada akal ke tak akal ni? Kan? Soalnya apa dia? Dia tak gunakan akal dia. Cuba kalau gunakan akal dia betul, InsyaAllah kan, orang pun tak marah. Bila tak gunakan akal, jadi orang semua marah. Baik. Hukum akal, kalau disebut dalam kitab Tauhid, al-hukmul akli huwa isbatu amrin li amrin
au nafihi anhu min ghairi tawaqqufin ala takririn wala wad'u wadih. Gitu. Hukum akad ialah kita mengisbatkan, menetapkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan yang lain, atau kita menafikan daripadanya dengan tiada berhenti atas berulang-ulang, dan tiada terhenti pula atas hantaran orang yang menghantarkan dia, hantaran daripada orang yang menghantarkannya. Maka yang dikenaki pada hukum akad itu maka yang dikenaki dengan hukum itu tiga, iaitu hukum akad. Hukum akad ialah penetapan satu perkara pada satu perkara yang lain, atau penafian satu perkara daripada perkara yang lain tanpa perlu kepada ketetapan adat. Tanpa perlu ketetapan adat, seperti menetapkan perkara tersebut seperti satu tambah satu adalah dua. Menetapkan satu hukum. Itu dikatakan hukum adat. Dan hukum akad. Hukum akad ni dia ada banyak pecahan. Pertama, wajib akli, wajib pada akal. Yang kedua, mustahil pada akal. Yang ketiga, harus pada akal. Macam mana dikatakan contoh wajib pada akal? Contohnya wajib Allah Ta'ala bersifat khilaf. Itu wajib pada akal. Maksudnya tak boleh diterima oleh akal, tidak ada. Tak boleh diterima oleh akal, tak ada. Ini mesti ada. Itu dikatakan wajib pada akal. Contohnya wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Maksudnya sifat qidam itu mesti ada kepada Allah Ta'ala. Tak boleh tidak, mesti ada pada Allah. Jadi dikatakan wajib pada akal. Yang kedua, mustahil pada akal. Mustahil pada akal maksudnya akal tak boleh terima dia wujud. Akal tak boleh terima dia wujud. Jadi mustahil pada akal. Contohnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baharu. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baharu, maksudnya sifat baharu itu mesti tiada kepada Allah. Mesti tak ada sifat baru pada Allah. Dan kenapa? Kerana Allah Ta'ala bersifat qidam. Itu dikatakan wajib, itu mustahil pada akal. Yang kedua, yang ketiga, harus pada akal. Harus pada akal, perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Dan akal boleh terima dia wujud, dan boleh juga terima dia tak wujud. Seperti keadaan seseorang itu adalah bergerak atau diam. Seorang itu bergerak atau diam. Kalau dia tak bergerak, dia diam. Kalau dia diam, maka dia tak bergerak. Okey? Itu dikatakan akal. Dan akal ini pun merupakan elemen penting dalam kehidupan kita. Tanpa akal kita tak dapat membuat sesuatu kebaikan. Susah nak buat kebaikan kalau tak ada akal. Cuma bila ada hukum akal, bila menentang dengan hukum syarak mesti lebih tinggi pada akal. Walaupun akal tak terima benda tu, tapi disebabkan syarak dah menentukan, kena ikutlah. Sebab hukum syarak itu lebih tinggi. Kerana yang mengubah hukum syarak ialah Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala yang mengubah hukum syarak dalam Quran. Sudah tentu Allah Ta'ala lebih tahulah rahsia-rahsia yang disebut, walaupun akal tak boleh menerima macam. Jadi akan hukum syarak mesti berada di atas. Cuma dalam bab tauhid, hukum akal mainkan peranan. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak boleh terima berdasarkan pada ayat Quran dan hadis. Bila berhujah dengan Quran hadis dia tak boleh terima. Jadi kena berhujah dengan hukum akal. Baru dia boleh terima lah benda itu tadi. Baik. Siapakah kepentingan hukum akal? Setiap orang wajib mempelajari dan mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya serta mengetahui sifat-sifatnya. Hendaklah lebih dahulu dia mengetahui hukum akal dan pembahagiannya, kerana dia merupakan panduan bagi menentukan pembahagian sifat-sifat Allah Ta'ala dan Rasulnya. So setiap orang wajib mempelajari dan mengenali Allah Ta'ala dan Rasul,
dengan menggunakan akal kita, menggunakan hukum akal. Contohnya apa tadi Allah Ta'ala itu wujud? Contohnya ada alam ada kan. Jadi tak payah tengok Al-Quran, kita tahu dah mesti ada Tuhan. Mesti ada Tuhan yang menguruskan alam. Mesti ada pencipta yang mencipta sesuatu. Betul tak? Tak boleh satu benda itu terjadi dengan sendirinya. Mesti ada pencipta. Kalau rumah, mesti ada pembuat rumah. Kalau kereta, mesti ada pembuat kereta, desainer kereta, arkitek dan sebagainya. So setiap tadi mesti ada si pembuat. Apalagi alam yang luas, mesti ada pembuat. Tak payah kita punya Al-Quran itu tak apa. Kita guna akal, kan? Hukum akal. Gitu. Baik. Kemudian, tetapi akal yang sejahtera, waras dan sihat tidak akan dapat dicapai sekiranya akal itu bersendirian. Maka akal mesti berpandukan kepada syarak. Demikian juga syarak tak boleh berjaya mengikut jalan kenaki, melainkan dengan akal yang sempurna. Walhasil, antara kedua-duanya itu berlazim dan saling memerlukan antara satu sama lain. So, maknanya akal dengan syarak dia sentiasa kait-mengait. Untuk kita memahami hukum, memahami Quran dan hadis, perlu juga dengan akal. Tanpa akal tak boleh kita memahami Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak? Itu paling pentingnya akal itu. Tanpa akal tak boleh juga. Kemudian akal pula terlampau ilmuwan sangat. Akal terlampau ilmuwan sampaikan ayat Quran dan hadis tak boleh kita percaya. Kita letak ayat Quran dan hadis kita letak bawah. Jadi itu tak boleh juga. Tak boleh. Dia mesti ayat Quran dan hadis mesti letak di atas. Kerana apa? Itu hukum ta'ala, hukum yang tertinggi. Gitu. Jadi akal ni dia membantu menolong untuk memahami ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bila kita faham Al-Quran hadis, maka Allah Ta'ala naikkan darjat kita daripada tingkatan yang rendah ke tingkatan yang tinggi. Nanti katakan ya ulil albab. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna. Itu sebabnya ada sesebalah kepala tahfiz ni, tahfiz ulil albab, kan? Tahfiz ulil albab. Kepada ulil albab yang mempunyai akal yang sempurna. Jadi nak jadi yang baik, kena jadi orang yang sempurna. Nak sempurna perfect satu batu memang tak dapat dah. Kerana kita Malaysia biasa ada kelemahan kekurangan. Nak perfect satu batu memang tak boleh. Tapi yang penting ada usaha kita lah untuk menjadi ulil albab, orang yang sempurna akal dia. Baik. Melalui akal manusia boleh menerima ilmu nazari. Pertama, melalui akal juga manusia boleh menerima ilmu nazari. Maksud nazari, ilmu yang memerlukan pengetahuan fikiran. Nazar pada tilik lah, perlu pada tilik, berarti pengamatan, penelitian dan sebagainya. Kemudian B, mentadbir segala pekerjaan yang halus dan yang sulit. C, mendapat sumber penghasilan yang bermanfaat dan kebahagiaan. Okey. Kemudian bahagian wajib akli. Wajib akli terbagi pada dua bahagi. Pertama iaitu wajib akli daruri dan wajib akli nazari. Macam mana dia katakan wajib akli daruri? Daruri maksudnya mudah. Wajib akli yang mudah. Yang kedua wajib akli nazari. Wajib akli yang susah, perlukan pada pengamatan, penelitian dan sebagainya. Mana contoh wajib akli daruri? Ialah contohnya mengukurkan sesuatu, mengukurkan secara pasti satu itu separuh daripada dua. Mengukurkan secara pasti satu itu separuh daripada dua. Itu dikatakan wajib akli daruri. Mudah. Tak payah nak kena kuning sangat. Tak payah kuning, kita tahu lah.
Kan satu itu separuh daripada dua, dua itu separuh daripada empat, empat separuh daripada lapan kan. Jadi wajib akli daruri. Maksud wajib akli daruri ini maknanya akan meletakkan satu itu mesti ada, tanpa memerlukan kepada pembahasan dan penelitian. Tak perlu nak bahas panjang, tak perlu pergi banyak. Oh faham, satu separuh daripada dua. Itu dikatakan wajib akli daruri. Yang kedua wajib akli nazari. Contohnya wajib wujud Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Maka tak mudah menetapkan Allah Ta'ala itu wajib wujud, melainkan diadakan perbahasan mendirikan dalil. Mendirikan dalil itu kan wajib akli nazari. Perlukan penelitian, pengamatan dan sebagainya. Tanpa ada penelitian, pengamatan, maka sudah tentu orang itu sesat. Itu yang banyak yang mengambil Tuhan selain pada Allah, menyembah patung berhala kan, menyembah yang selain pada Allah Ta'ala, menyembah tauhid dan sebagainya. Ada menyembah manusia, menyembah gunung ganang dan matahari, bintang dan sebagainya, menyembah kata dewa-dewi dan sebagainya. Sebab apa? Akalnya tak sampai, tak sampai fikir. Walaupun manusia diberikan akal oleh Allah Ta'ala, tapi akal itu dia tak dapat memberikan peranan dan fungsinya untuk mencari Tuhan yang betul, mencari Tuhan yang sebenar kan. Kalau akal senanglah benda tu, ramailah semua orang Islam beriman pada Allah, ramailah orang beriman. Majoriti semua orang negeri semua beriman. Semenjak daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua akan beriman. Betul tak? Kalau benda tu dia akan mudah dalam bab menjadi Tuhan tu. Tapi sebabkan menjadi Tuhan ni satu part yang susah menjadi Tuhan, dan akal kena dimainkan peranan yang betul. Kemudian mesti ada kata dakwah daripada para nabi dan para rasul, dan juga dakwah daripada para ulama dan sebagainya. Maka manusia akan terbuka hijab dan juga pemikirannya, maka barulah dia dapat mengenal Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Ta'ala. Tanpa ada bantuan, pertolongan, inayah pada Allah Ta'ala, bantuan pada Allah, dakwah daripada para nabi dan para rasul, dakwah daripada ahli ulama dan sebagainya, dakwah daripada orang Islam itu sendiri, sudah tentu manusia teraba-raba untuk mencari Tuhan. Di samping itu adanya syaitan, iblis kan, yang memperdaya mereka. Akhirnya mereka tak jumpa Tuhan yang sebenarnya, walaupun mereka ada akal. Walaupun ada akal, tapi akal itu tak dapat diberikan peranan fungsi yang sebenarnya untuk menjadi Tuhan. Akhirnya digelap itu, tak jumpa Tuhan, sampai mati pun tak jumpa Tuhan. Dan na'udzubillah min dzalik. Itu dikatakan wajib akli nazari itu. Mana akal meletakkan sesuatu itu mesti ada, tetapi memerlukan kepada pembahasan, penelitian serta mendatangkan dalil-dalil kepada ketetapan tersebut. Contohnya wajib wujud Allah Ta'ala itu dijadikan alam ini. Maka tak mudah menetapkan Allah Ta'ala itu wajib wujud, melainkan diadakan perbahasan, mendirikan dalil. Sama ada dalil berdasarkan akal kita ataupun dalil berdasarkan Quran dan hadis. Betul tak? Mesti ada dalil, mesti ada hujah daripada kita lah. Sama ada hujah akal dengan akal ataupun akal dengan Al-Quran. Ada separuh manusia dia tak boleh terima hujah dengan Al-Quran, tak boleh, dia tak faham. Jadi mesti berhujah dengan akal juga, baru dia boleh terima. Baik, kemudian yang kedua, bahagian mustahil akli. Mustahil akli terbagi pada dua bahagi, iaitu mustahil akli daruri dan mustahil akli nazari. Macam mana dikatakan mustahil akli yang daruri ataupun yang mudah? Contohnya, akal tak boleh menerima bahawa satu itu separuh daripada tiga. Akal tak boleh menerima satu itu separuh daripada tiga. Mana boleh terima satu separuh tiga? Satu mesti separuh daripada dua. Atau satu itu separuh daripada 7, satu itu separuh daripada 5. Ini mustahil akli daruri.
Maksudnya budak salah satu, yang satu pun boleh fikir lah. Oh, tak boleh terima. Ataupun manusia kalau melompat, manusia kalau jatuh mesti ke atas, bukan jatuh bawah. Mustahil tak? Mustahil tak? Ataupun manusia kalau nak mempunyai anak mesti bertelur. Tak bertelur tak ada anak. Mesti bertelur, menggamkan telur dan sebagainya, berapa anak? Mustahil tak? Mustahil lah. Mudahlah tentang boleh fikir kan. Atau dia kan mustahil akli daruri. Mustahil yang mudah kalau begitu fikir. Ataupun ikan boleh hidup atas air. Ikan tu, ikan paus tu dia boleh hidup atas air. Warna-warna atas air. Saya tak tahu. Balik masuk dalam rumah kita makan setengah kali kan. Soju boleh tu? Boleh tak terima? Tak boleh. Atau ayam hidup dalam air. Ayam hidup dalam air. Kan bermenang dengan ayam dalam air. Nyolam dia semua. Boleh terima tak? Tak boleh. Itu kan mustahil. Mustahil akli daruri. Maknanya akan meletakkan sesuatu itu mesti tiada, tanpa memerlukan pada perbahasan dan juga penelitian. Tak perlu fikir banyak dah. Memang mongak betul lah. Dilahirkan ikan mula hidup dari lah. Mongak betul. Ayam pula tidur lah dalam air pula. Itu kau nak pinak dalam air tu yang mongak betul dari percaya kan. Itu dikatakan mustahil akli daruri. Mustahil akli nazari. Nazari ni perlukan penelitian. Contohnya, akal tak boleh menerima ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Akal tak boleh menerima ada Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu dikatakan mustahil akli nazari. Perlukan penelitian. Sebab kalau tak perlu penelitian sudah tentu kami orang iman. Betul tak? Bisa orang kafir iman. Semua menjadi diri semua iman. Takkan ada orang kafir. Tak ada orang yang selain daripada orang kafir. Orang Islam. Tapi kita ada munafik, ada orang kafir. Kemudian kafir pula ada yang Nasrani, Yahudi, Majusi, golongan ateis, golongan tak percaya dengan Tuhan pun ada. Macam-macam bulan manusia kan. Sampai dalam hadis tersebut kan, umat Nabi Muhammad terpecah pada 73 golongan. 73 golongan tu kan. 73 itu satu masuk surga, satu je ada sunnah. Kalian semua masuk surga kan. Jadi kat situ kita nampak mana pergiakan manusia tu. Sedangkan Allah Ta'ala beriman kepada akal. Allah Ta'ala punya kepada akal. Tapi mereka kenapa tak boleh cari Tuhan yang sebenar kan? Itu pun ni kan. So dalam konteks mencari Tuhan yang sebenar ni, itu yang benar ibadah. Itu dikatakan mustahil akli nazari. Mana akan meletakkan sesuatu itu mesti tiada, tetapi memerlukan kepada pembahasan dan penelitian serta dalil-dalil daripada ketetapan tersebut. Contoh tadi, akal tak boleh menerima ada Tuhan yang selain daripada Allah. Tak boleh terima. Tapi kenapa manusia boleh, ada sebahagian boleh terima Allah? Kenapa ada sebahagian manusia yang sesat? Itu jadi persoalannya. Sebabnya dinamakan mustahil akli nazari. Perlukan pembahasan, penelitian, pengamatan, baru dia boleh beriman kepada Allah. Maka tak mudah akan meneliti, maka tak mudah akan meletakkan mustahil ada syirik sekutu bagi Allah itu, melainkan dengan diadakan perbahasan dan juga mendirikan dalil. Bisa ada bahas, berhujah, hasilnya kata hujahlah orang kafir ni. Kenapa orang kafir tak boleh sembah berhala? Kenapa tak boleh minta bantuan daripada patung berhala? Kenapa tak boleh minta bantuan pertolongan daripada patung berhala? Kenapa tak boleh?
Sebab hakikat itu bahaya ni tak ada beri apa kekuasaan kan. Dia tak ada kuasa apa-apa. Kita buat macam mana pun dia diam macam tu je. Tercongok kan. Tegak macam tu je, tak ada buat apa. So kalau kita ambil barang ke, kita beri ke gaji ke, kan, kita ambil kapak ke, potong kepala patung mahala tu pun dia tak ada buat apa. Dia tak kakunya tu. Baik. Itu dikatakan mustahil akli. Yang ketiga, bahagian harus akli. Harus akli terbagi pada dua. Yang pertama, harus akli daruri. Yang kedua, harus akli nazari juga. Jadi juga lah, wajib daruri, wajib nazari, mustahil daruri, kan, mustahil nazari. Jadi harus pun macam tiga. Dia harus ada dua. Harus akli daruri, mana perkara mudah difikir. Yang kedua harus akli nazari. Susah nak fikir. Mana contoh harus akli daruri? Contohnya akan meletakkan keadaan seorang itu ada kalanya bergerak atau diam. Akan meletakkan satu perkara orang itu, kerana seorang itu ini sama ada dia bergerak atau diam. Kan? Manusia ni sama ada dia bergerak atau diam tu je lah. Kalau dia tak ontok, dia gerak. Saya kata ontok kan. Tu lah ontok kan. Kan dia ontok. Ataupun dia bergerak. Dia bergerak macam-macam bergerak lah. Meloncik pun bergerak. Berjalan pun bergerak. Dan berguling-guling pun bergerak dia. Macam tu. Jadi setiap benda tu sama ada dia bergerak saja. Macam ni, dia diam lah, bergerak. Tak bergerak. Kursi ni tak bergerak. Cuma saya bergerak lah. Tangan bergerak dan sebagainya. Bila bercakap pun pada bergerak kan. Bila saya tak bercakap, dia diam lah. Tuan ni juga. Kalau tuan tak berdiam, itulah tuan bergerak. Pergi beli air lah, ronda lah musim-musim lah masa ni. Tengok apa pun dapat tu, air tak ada. Makanan di dapur tu ada dah siap ke belum? Sentiasa bergerak. Dalam badan kita ni pun sebenarnya gerak. Kan? Darah gerak tak? Gerak. Darah gerak. Jantung bergerak. Cuma tak nampak je. Tapi orang hanya hukum yang lahir, benda nampak. Orang tak hukum benda yang tak nampak dalam badan kita. Walaupun dalam badan kita ni semua bergerak. Darah bergerak, jantung bergerak kan. Usus-usus kita bergerak. Makanan-makanan dalam perut kita tu bergerak. Ditolak-tolak kan bawah. Apalah kita berbaik. Nampak? Tapi kita hukum zahir dia, kita tak bergerak. Kita duduk je tu bagi gitu kan. Kita tidur kan. Tentang tidur kan. Walaupun kita tidur, tapi dalam badan bergerak. Jantung bergerak. Kalau jantung tak bergerak je dah. Mati kan. Kita mati lah. Kita semenjak daripada ditiupkan roh dalam janin ke, dalam perut ibu kita, bila ditiupkan rohnya, maka jantung kita dah mula bergerak dan bekerja. Bergerak dan bekerja sampailah kita dilahirkan ke dunia. Sampailah kita umur kita sekarang ni umur sampai satu masa ketiga esok, jantung pun ponek lah dia nak gerak. Dah ponek dah beberapa tahun dia nak gerak ni. Dia pun dah stop lah dia. Bila dah stop tu, tu dah kelang kabut dah tu. Kan? Tu yang kelang kabut tu sekitar. Jantung berhentian. Ataupun terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita tak hukum benda yang dalam badan kita tu walaupun dia gerak. Tapi kita hukum benda yang zahir yang kita tak gerak. Kita ingat pokok-pokok kan. Pokok tu kadang-kadang batang dia tak gerak. Yang gerak tu daun dia, tiup dia angin. Ditiup dia angin je tu. Tapi biasanya kita ukur pokok tu tak gerak. Walaupun dahan itu gerak, tiup dia angin, daun ni dia gerak, tiup dia angin, buah itu gerak, tiup dia angin dan sebagainya.
pokok kelapa tu. Tapi kita tetap hukum dia tak bergerak, dia duduk ke situ sampai dia tak boleh. Kecuali kita topang dan sebagainya, kita angkut tempat lain, barulah kita katakan dia bergerak. Kan? Baik. Kemudian harus akli nazari. Yang kedua harus akli nazari. Maksudnya, contohnya akan menetapkan harus Allah Ta'ala itu memberi pahala kepada orang Islam yang tidak beramal. Akan menetapkan harus Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang Islam yang tidak beramal. Ini nazari. Nazari masih perlukan penelitian, penerangan, dan pengamatan, hujah dan sebagainya. Kita nak tak dia tu sebab kalau ikut dan akal tak boleh tiba sebenarnya. Orang tak taat berapa nak bagi pahala? Betul tak? Orang tak taat berapa nak bagi pahala? Kemudian orang yang taat pula, kenapa nak diazab? Dia dah buat taat dah, buat kebaikan banyak, suka bantu orang, tapi kenapa diazab? Itu dikatakan harus akli nazari. Harus di segi akal kita, tapi perlukan kepada hujah, pendetilan dan sebagainya untuk kita percaya benda itu. Jadi akan menetapkan satu itu boleh terima, ada atau tiada, tetapi memerlukan kepada pembahasan dan penelitian serta perlu mendatangkan dalil-dalilnya, sama ada dalil akal ataupun yang Quran. Itu kan? Untuk menetapkan benda itu. Ataupun kita tengoklah dalam hujah mana kata-kata ulama dan sebagainya, yang mana Allah Ta'ala boleh mengazab orang yang bertaat, dan juga Allah Ta'ala boleh bagi pahala orang yang maksiat. Allah Ta'ala boleh lepaskan masuk syurga orang masih maksiat. Itu dengan harus akli nazari. Maka tak mudah akan menetapkan hal ini. Hari itu harus melainkan dengan diadakan perbahasan dan dalil-dalil yang diunjukkan harus bagi Allah Ta'ala memperlakukan seperti itu. Apa dalil hujahnya? Allah Ta'ala punya kuasa seperti dia lah, nak buat apa? Kan? Seperti dia lah, dia nak buat apa? Sebab Allah Ta'ala pun tak pajak pada manusia. Yang berhajat pada manusia siapa? Manusia. Manusia pajak pada Allah. Allah Ta'ala tak pajak pada manusia. Tak wajib pun cipta manusia ni. Bila kita dah dicipta, wajib kita taat pada Allah. Tapi dalam bab nak bagi syurga atau neraka, itu kuasa dia lah. Hak dia kan? Hak dia nak bagi kuasa syurga atau neraka. Dia boleh mengazab siapa yang nak, yang taat, kan? Siapa yang maksiat, dia boleh ampunkan dosa dia. Mengikut kepada sifat keampunan dia, pemurah dia, diampunkan dosa tadi. Tapi sebagai orang yang ada iman dan akal, wajib kita beramal untuk mendapatkan syurga itu. Baik, tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Sekiranya didapati perkataan wajib ada perkataan bagi atau pada, maksudnya wajib akal. Kalau kita jumpa perkataan wajib ada, wajib ada perkataan bagi atau pada, maksudnya wajib akal lah. Wajib pada akal, wajib bagi akal. Artinya maksudnya wajib disudut akal kita. Wajib disudut akal, akan mengingat peranan. Jika dapati selepas perkataan mustahil, ada perkataan atas, mustahil atas, ataupun mustahil pada, maksudnya mustahil akal. Jika dapati selepas perkataan wajib, ada perkataan atas, wajib atas, maksudnya wajib syarak. Wajib pada syarak, iaitu perkara yang jika dibuat dapat pahala, dan jika tinggalkan akan dapat dosa. Boleh tuan-tuan? Boleh, maksudnya lah. Maksudnya baru kau makan atau jaga tadi.
Nak baca nampak kita ni B, tapi nak baca pun bertahun nak buat habis. Sebab kita butuhkan pemahaman. Kalau setakat baca, saya rasa tuan-tuan boleh baca. Tapi nak membagi faham itu yang susah, kan? Nak bagi orang faham. Kalau setakat baca, boleh baca, boleh habis mana tinggal baca lah. Tapi nak membahaskan tu lah, benda yang susah lah. Nak bagi orang faham tu yang susah lah. Kalau saya sendiri tak faham, je lah tuan-tuan faham. Saya pun tak faham. Baca dia tak faham tak? Siapa tuan-tuan nak faham? Lagi tuan-tuan pun pening. Lagi boring. Tak pondok baca Ustaz tu. Dia pun tak faham. Kita pun lagi tak faham. Jadi okey tuan-tuan, habis insya-Allah. Jadi kitab ni dia kata sesiapa kalau ustaz nak sambung boleh sambung. Tak nak sambung pun tak apa gitu. Bacalah kitab yang sejalin tu tak baca gitu. Dia suruh baca dah semua ni kitab ni sebab ramai ustaz tak mengajar tauhid. Banyak semuanya fiqh. Kan? Banyak semuanya fiqh. Tauhid tak ramai. Pokok-pokok dia tauhid. Maksud saya lah, saya pun ada tauhid kan. Sini dengan fiqh, tapi tempat lain banyak tidak tauhid. Contohnya saya mengajar kitab Matan Jawhar Tauhid. Itu Masjid Yamin Adom, Kambang. Kemudian saya mengajar kitab Aqidatul Najib, Masjid Pantai. Kemudian saya mengajar kitab apa tu? Kata Qaulul Mufid, Muhtasar Mufid, syarah kepada Jawab Tauhid. Okey, saya mengajar di Masjid Mantil. Masjid Pekan Mantil. Kemudian saya mengajar Hakikat Hidup Beriman. Ni yang kita ni Hakikat Hidup Beriman ni mengajar di Surau Taman Seramajaya Pasal 1. Surau yang Seramajaya Pasal 1. Jadi kita ada tempat-tempat lah. Mengajar okey. Lepas tu Surau Al-Istihad Taman Arawana Impian. Nanti mengajar itu bab penakat sama dengan sini kan yang tuan-tuan. Ya. Kitab Bimbingan Mukmin. Bimbingan Mukmin saya mengajar di Masjid Sayyidina Abu Bakar Kampung Jijan. Masjid Sayyidina Abu Bakar Jijan. Kitab Bimbingan Mukmin. Itu jauh tu. Kalau jauh dari sini kan. Kemudian kitab Hadis Kursi. Hadis Kursi saya mengajar di Surau Asy-Syakirin, Taman Sedaya Lidah. Surau Asy-Syakirin. Kemudian kitab Hadis 40 di Surau Datuk Kelana, Ampangan. Surau Datuk Kelana, Ampangan. Teks surau sendiri, taman sendiri pun ajar juga. Atau kita ngajar kat luar tapi tempat sendiri kita lupa tak boleh. Surau tinggi pun ajar juga. Kitab Al-Muqtamad, Fiqh Imam Syafi'i serta soal jawab agama kuliah subuh lah. Masjid Tengku Besar Tampin, kitab Syarah Hikam. Syarah Hikam Masjid Tengku Besar kuliah subuh. Lepas tu ziarah ke alam kubur. Ziarah alam kubur sengaja di Surau Taman Tampin Jaya. Kemudian kita Hadis Riyadhus Sahih di Surau Taman Desa Permai Repah Tampin. Taman Desa Permai Repah Tampin. Dari lagi tempat yang ini ya. Jadi banyak tempat. Okey kan, itu sajalah yang kita kongsi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi insya-Allah ada manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyan fataya alim. Naulana qulubana minum ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma barik lana fi dinina Allahumma barik lana
العاجلين اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Oh ya. Oh, satu lagi. Ambil sikit Ustaz. Apa? Belum masuk bar. Masuk frekuensi. Tak apa. Jadi insyaAllah bulan 12 saya nak pergi umrah. 16 bulan Disember sampai 27. Jadi mungkin ada kelas yang akan ditangguhkan lah. Macam tu. Dah. Dah. Sini 2 kali kan. Jadi kemungkinan yang kedua tu. Tak ada kelas lah.